Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First terima kasih untuk kat korang yang korang stay bersama kita orang, stay tengok video kita orang, stay mengharapkan video-video baru kita orang. Terima kasih banyak. So jangan lupa nak subscribe, komen, like, share Facebook page kami Nas Grasso Studio. Korang share lah banyak-banyak mana yang kita orang dah share tu. So hari ni episod 4 untuk cerita seram kita. Kita mulakan cerita kita dengan Anin dulu lah. Cerita aku kali ni dekat rumah je. Tapi kali ni aku tak nampak benda tu. Aku just dengar. Time tu aku dulu kaki PUBG tau. Kalau aku main PUBG mesti bising. So aku main kat bilik ibu ayah aku. Kat belakang. Lepas tu time tu main PUBG confirm pukul 3, pukul 4, pukul 5 tu baru habis main PUBG kan. Time tu pukul 1.30 ke pukul 2 yang tu. Aku pakai earphone kan kuat. Aku just dengar macam kucing bergaduh tau. Ini kucing bergaduh dari luar. Dia betul-betul kat belakang nikah aku. Aku macam ni lah belakang nikah kan. Dengar bunyi macam kucing bergaduh. Macam tahu kan bunyi kucing nak bergaduh macam ni kan. Tapi aku just dengar satu kucing je. Faham tak? Kalau kucing bergaduh kan mesti dia orang berlawan macam satu miau. Ini satu je. Seekor je. Aku dengar seekor je yang mengiau. Aku dah macam pelik lah. Sebab kalau kucing bergaduh kan ada 2 ekor. Diorang berlawan kan. So orang kata pula kucing ni kan binatang lah. Haiwan ni kan boleh nampak benda tu. Aku dah macam tak sedap hati. Tapi aku still main PUBG tu. Still main. So bunyi kucing tu makin lama makin kuat tau. Makin kuat. Aku macam stop sekejap main. Aku tak phone, aku buka earphone. Aku dengar betul-betul suara macam menangis ketawa macam. Tahu macam gelak lepas tu, perempuan macam menangis lepas tu ketawa. Faham tak macam mana? Boleh imagine tak? Aku dengar tu perempuan pukul 2 yang tu. Lepas tu aku dengar kucing tu mengiau. Aku dah pelik lah kan. Aku rasa mesti ada something punya ni. Aku buka earphone. Slow je first. Dekat. Aku dengar slow je first. So kucing tu mengiau makin kuat. So benda tu makin kuat. Yang nangis tu makin kuat. Aku memang dah takut gila. Bunyi belakang dari tingkap lah. Dari belakang ni. Yang tu ni belakang tingkap ni je. Aku terus macam pandang belakang. Aku pandang manusia sifat ingin tahu. Mungkin ada orang lepak ke apa kat belakang kat palung tu ke, tak tahu. Aku buka sikit tingkap. Aku tak nampak apa-apa. Alhamdulillah tak nampak apa-apa. Lepas tu aku macam tak ada apa kot. Kan. Aku still main game balik. Sejam macam tu jadi balik. Kucing tu mengiau lagi. Kucing tu bersama. Ni ketawa. Tapi yang kali ni tak menangis. Dia ketawa. Macam menghilang. Obvious. Aku terus cakap kat member aku. Aku tengah main PUBG. Dalam PUBG tu. Dalam PUBG tu cakap kat member. Weh dah, aku dah ngantuk gila dulu ni. Aku gerak lah.
buka earphone, tutup phone, aku terus lari keluar. Tidur. Masuk kaki dulu, tidur. Aku tak cerita. Aku ada cerita kat ibu, tapi tak tahu ibu ingat. Ibu selalu lupa kalau ni cerita macam ni. Oh, sekejap. Diorang ada barang baik ni. Diorang ada cookies, brownies, monster, chocoja pun ada. Okay, korang boleh dapatkan dekat Instagram Stokis Stokis Monster Gambar. Stokis Monster Melaka. Okay, jom kita start review. Okay. Kau ambil mana? Okay. Kau ini? Kau ni lah. Kau ini? Macam bau. Hai, kedua. Memang tu Pak Abu ke. So dekat aku ada Crunch Choco Jam ini. So nanti aku akan letak dia punya harga promosi, dia punya package. Dia ada macam-macam package. So nanti kau tengok package dia. Ni Choco Dengan brownies monster Nutella Swirl Sea Salt. Oh, payah betul sebut. Okay, aku pula ada nama review ni, the cookies monster Yang ni yang ni kecil. Yang ni yang besarnya. Okay, aku pula ada Power and Dip cookies, mini cookies lah. So, ni coklat dia kena shake dulu. Kalau nak makan, dip lah. Makan cicak dengan coklat ni. Yang terpadu. Okay, yang dekat aku sekarang ni, kat tangan aku ni brownies monster. Siapa peminat-peminat brownies, korang boleh try. So jom kita try. Jom. Ni aku buka dia punya coklat crunch ni. Oh, dalam ni Cookie. ada cookies dengan Coklat dia lah. coklat dengan apa ni orang panggil? Apa? Coco Crunch. Itu ukuran juga. Ada Coco Crunch cookies dengan coklat. Banyak lah barang dia dalam. Banyak ah. So korang beli ni pun dah ada ni dengan dah ada Chocoja kat dalam. Dia padat padat. Baloi lah, padat. So, inilah. Kalau dia lagi sekali padat juga. Bukan barang-barang macam yang lain lah kan. Dekat power angin lebih betul sampai atas tau. Alright gang. Tengok buka yang kecilnya. Weh, full loh. Cookies dia tempat full. Aku try brownies kan. Sedap ni. Sekejap. Aduh lah. Kasih coklat dia. Apa ingredient dia? Betul tak? Okay, ni aku punya OND. Dia ada mini cookies dalam ni. So ni coklat dia. Kita buka, kita shake dulu. Coklat dia. Ni lah. Tak, sikit. Sekejap. Satu brownies Monster Nutella Swirl Sea Salt. Wow. Kau tengok dalam dia. Dalam ni memang padat lah. Memang banyak dalam dia. Brownies dia Nutella. Kau ambil tu rasa. Sedap kan dalam ni. Ni lain. Sedap. Sedap. Banyak tak lah. Nutella. Sedap. Baloi lah beli. Sedap. Makan dong. Sedap betul. Nutella dia memang rasa lah. So pada korang, mana yang nak dapatkan boleh tekan link dekat description ataupun Insta yang aku akan tag dekat sini. So korang boleh terus sambung tengok video cerita seram kisah benar. Kisah aku pula sekarang ni. Aku sebenarnya nak cerita tapi macam tak nak cerita, tapi dah lalang aku dah tak ada cerita apa yang kena kisah aku. Sebab ada tapi aku macam ingat-ingat lupa tau. Kisah-kisah tu ingat lupa sebab benda dah lama kan. So ada satu kisah ni, dan benda ni pun aku tak pernah cerita kat orang. So macam minggu lepas kau ingat tak yang Hani pernah ikut aku ke bengkel. Pada owner bengkel minta maaf. Bukan nak takut-takutkan, bukan nak apa, semua dasar pada cerita. Mungkin kau pun mungkin ada cerita-cerita yang rasa lagi dahsyat kot. Sebab mungkin kau tak nak cerita kat orang. So benda ni aku akan share kat korang sedikit. Dia bengkel ni dia betul keliling dia memang pokok kelapa sawit. Tapi dalam depan tu ada rumah, ada surau. Sebab tu kampung kan. So bengkel tu, dekat belakang bengkel tu ada satu palung. Orang panggil bukan palung, dia macam yang bulat yang tadair tu. Tempat tadair tu kan. Tapi dia yang jenis batu punya, yang lama punya. Kat belakang tu satu. Dan kat belakang tu ada satu jamban lama juga.
So nak ke belakang tu, belakang mana-mana pun, belakang rumah ke belakang tempat ke mesti gelap, betul tak? Tambah bengkel lagi tak ada lampu belakang tu. So malam tu aku rasa malam tu baru lepas makan apa So nak cuci tangan. Lepas makan tu, setelah makan aku nak cuci tangan. Aku nak cuci tangan. Biasalah kat bengkel mana ada air kan. So gunakan air yang daripada yang tempat tak ada air tu untuk basuh tangan. So aku pergi ke belakang tu 2 orang. Member aku ke belakang. Dia taklah betul belakang aku, dia belakang lagi lah. So aku nak ke, sebab bengkel tu dia bentuk 4 segi tau. Macam ni, macam ni, macam ni. So aku dah pergi satu tempat, satu arah ni. Nak ke kiri. Nak ke kiri tu, okey, aku nak dekat ke palung tu. Kau panggil palung Palung tak ada air tu palung. Aku punya kunci motor ada bertangan aku macam terjatuh. Aku macam terkena seluar, macam pak. Dia terjatuh tau. Dia terjatuh. So aku ambil kunci tu. So ambil kunci tu dalam keadaan bongkok. Kan ambil kunci bongkok bongkok. So automatik aku punya kepala ni macam ni tau. Macam ni. Aku terus ternampak satu benda ni pun kabur juga. Benda satu macam bentuk orang tapi warna putih semua. Aku tak pastilah, macam berbalut pun ada, macam tak tahu nak cakap. Dia benda macam ada cutting macam ni di sini Dia macam bentuk ada orang sini macam bentuk dia bungkus lebih kurang. Tapi tak nak, aku nak cakap pun tak boleh sebab benda tu kabur. Faham tak? Dia benda yang berkabur. Dia ada bentuk kabur. Benda tu taklah desa, tak nampak pekat pun, nampak berkabur. So aku macam ambil, tengok. Lepas tu terus aku tunduk balik. Aku naik atas balik. Tak ada dah. Faham tak? Tak ada. So aku bangun macam, lepas tu aku terus member aku belakang. Sebab aku teringatkan mungkin dia ke. Sebab biasa kan kita kalau tertunduk, kita ni darah kan kita kan ke otak tau. Kita bangun dia macam ada rasa macam ada pening-pening kan. So aku ingat member aku ke apa ke kan. So aku tengok member aku dekat belakang. So macam cakap lah, aku positifkan diri lagi. Sebab aku tak nak jadi macam takkanlah benda apa. Aku tak nak itu lah. So aku pergi cuci tangan. Aku tu gerak masuk bengkel balik. So benda ni aku tak pernah pun cerita kat siapa-siapa. Dan aku tak pernah teringat sendiri kat otak aku. Faham tak? Sebab aku teringat balik yang aku cerita kat bengkel. Sebab tu aku nak cerita balik kat minggu ni kan. So benda tu bagi aku kabur. Dia tak real tau. Dia tak macam pekat. So yang lepas tu nak kata, sebab orang kata pun kalau benda-benda kabur ni itulah benda dia. Faham tak? So benda tu tak pastilah dia terapung ke apa ke. Cuma aku just nampak bentuk. Lepas tu dia macam berbungkus, lepas tu berwarna putih tapi kabur. Tu dia cerita aku. Tapi yang macam aku cakap kat korang lah, aku tak pasti benda tu ataupun betul ataupun hayalan. Aku cuma just nak share kat korang. Kalau betul, Allah alam lah. Sebab kita dalam dunia ni memang kita berkongsi dunia. Kalau benda tu hayalan, alhamdulillah lah. Faham tak? So kita teruskan cerita kita dengan Kunai. Okay guys, aku kalau macam dulu kan, zaman-zaman sekolah ataupun baru habis sekolah, aku dengan kawan aku ni akan Jumaat, Sabtu, Ahad akan aktiviti main futsal. So main futsal. Sebab kita orang dulu main aktif gila futsal. So memang aktif gila futsal. Lepas tu one day kita orang akan biasa akan main malam. Tak jarang main petang. Sebab biasa malam akan bawa ramai yang free. Seperti tu kan. Lepas tu satu hari kita main futsal lah. Kita orang akan main futsal sampai pukul 12, pukul 1. Tengok kalau lagi ramai, lagi lama kan. Satu malam kita orang tengah main kita ada satu pakcik ni bawa motor Chris. Dia kan pusat dengan pagar. So dia tengok kita orang main kat
kat belakang kat tandas tu. Okay. Tandas yang aku cerita tu. So okay, ni tiang gol. Okay, tiang gol. Lepas tu ke pagar. Lepas tu dia betul-betul kat luar pagar. Lepas tu tandas. Dia duduk kat situ. Lepas tu dia tengok main. Lepas tu aku tahu dah syok-syok okey kan. Macam biasa kan. Lepas tu dia gerak. Lepas dia gerak ada satu mula asap ni. Asap banyak tengah-tengah malam tu siapa yang tu kan. Siapa yang bakar sampah. Kalau kita orang bakar sampah pun akan bau sampah. Kau tahu kalau bau asap sampah mesti berbau betul. So lepas tu dia dah gerak tau. So time kita orang main tu kita orang lebih bincang-bincang lagi. Asap apa benda ni kan. Lepas tu yang pakcik betul dah tegur lah. Pakcik tu dah gerak, takkan motor dia berasap sampai sini kan. Buat motor kerja ke, bukan buat motor bertuti ke apa kan. Kita orang dah pisang Lepas tu kita semua main kan. Sepak bola kau cukup main. Tak bagi tahu positif. Lepas tu lepas tu tak jadi apa-apa lah. Kita orang memang asap tu. Kalau asap kan, kalau orang asap sampah pun kadang dia sekejap, tapi asap dia tebal tau. Dia memang kat situ. Asap putih kan. Kat situ. So macam tak apa lah, positif. Tengah malam pukul 11 macam tu. Kita orang main pusat memang tengah malam. Lepas tu dia positif. Pada hari tu memang tak ada apa-apa lah. Tak jadi apa-apa. Nampak asap dia kan. After beberapa hari tu start tu bola ada kes-kes yang tak mau. Member kat situ kena sampuk. Kita orang lepak kat tandas tu. Kawan nampak belakang aku ada satu lembaga putih betul kat belakang aku. Dan tu kita orang lepak tu. Esoknya dia bercerita. Kawan aku tu nampak time dia dari pondok. Yang aku cerita tu tempat kita lepak, datang ke tandas. Nak ke tandas tempat kita orang kita banyak tau. Naik ke tandas tu dia jalan sikit. Depan tu ada tiang lampu pusat spotlight. Dia betul kat tiang tu. Dia termuntah tu. Waktu esok untung apa hal ni kan. Dia ni kan tu dah tepuk-tepuk kan. Esok dia bercerita, aku termuntah sebab aku nampak benda kat belakang kau ni. Dekat belakang kau. Lepas tu start tu macam-macam kes. Member tiba-tiba kena sampuk. Jangan kita main sepak bola kat situ. Dia terjatuh. Lepas tu dia diam. Dia diam. Lepas tu tepuk dia kan. Pop-pop budak-budak tumbuk kan. Diam macam aku marah. Lepas tu bila dia macam, lepas tu after 10 minit nanti dia macam oi, apa terjadi kan. Cakap kau tak rasa ke kita orang pukul-pukul ke tak ada apa. Dia betul sedar benda. So start dulu lah kita orang macam berhati-hati sikit lepak kat situ. Ada had dia. Pukul lepak situ pukul 12 kita naik atas lah lepak tempat lain. Macam tu. So tu dah cerita aku kan. Seterusnya Nas kita dah. So guys, cerita aku ni dia berkait juga dengan yang minggu lepas yang aku kerja dekat hotel tu, yang ada bilik 13-12. Sebab kau aku cerita lepas daripada tu bilik tu tutup 2 bulan kan. Lepas 2 bulan, so aku ni berkait selalu lepak dengan budak-budak maintenance tau. Sebab kalau malam maintenance orang, so diorang macam takut nak buat kerja, diorang akan ajak aku lah. Kalau tak ada aku, diorang ajak Nepal ke apa. So pun tak Nepal, bawah aku jaga Nepal. So cerita ni berlaku 2 bulan lepas kisah yang minggu lepas bilik tu. Sebab bilik tu nak open balik untuk customer, so kena check lah apa defect ke, ada cat apa kan. So benda tu terjadi pada pukul 3 pagi. Kita orang masuk bilik tu, check defect. Dan tu
stand tu biasa, tak ada apa-apa. Cat-cat sikit, betul-betul almari bunyi kuat ke slow kan. Lepas tu pukul 4 pagi, macam 4 pagi ke 6 pagi orang dah tidur kan, so tak ada orang sangat. Aku pun macam tak ada kerja sangat, so kita orang decide untuk tidur. Kerja aku memang tidur bilik pun. Tidur atas katil tu. Katil tu memang tak kemas apa lagi lah. Katil tu tak pernah diusik. Last 2 bulan lepas yang orang usik lah. So kita orang tidur. Baru setengah jam lelap, aku dengan budak maintenance so aku tak nak sebut siapa lah. Pada yang tahu je tahu. Masa kita orang tidur, baru setengah jam tidur, kan selimut kan, kita orang buka aircon, sejuk, selimut. Time tu aku rasa aku seorang yang kot yang sedar. Dia tak sedar, member sebelah dah tidur mati lah. Selimut aku, dia bukan ditarik tau, tapi disentap. Dia disentap, dia tak sampai ke bawah. Selimut aku disentap. Lepas tu selimut tu tegak. Naik belum aku. Cerita ni memang betul. Dia sentap. Lepas tu macam ada orang pegang selimut tu. Tegak ke kat depan aku. Aku dah Astaghfirullahaladzim, apa benda ni. Dan tu aku memang sedar. Sebab baru setengah jam tidur kan. Tidur ayam. Yang member sebelah dah berdengkur. Aku pun macam ni lah. Aku tak ada bunyi langsung. Memang terdiam. Tak boleh cakap apa. Benda tu tegak depan aku. Selimut tu. Aku member aku sebelah tu. Member aku tengah tidur. Kau nak apa Bob? Depan-depan dia pun diam. Aku cakap dia, kita nak buat apa ni tu? Baca surah dia kak. Aku baca surah ayat kursi. Mula aku baca Al-Fatihah. Lepas tu aku baca surah ayat kursi. Ayat last surah ayat kursi tu, selimut yang tegak tadi pup jatuh ke bawah. Belum. Sebab benda memori je. Selimut tu jatuh ke bawah. Lepas tu aku dengan dia pergi berlari keluar. Terus turun kat lobi. Dekat lobi time tu ada duty manager malam. Aku terus cerita kat dia. Yang duty manager aku ni pula bodoh. Dia cakap dia tak percaya. Aku dah percayalah korang yang sabar lobi tu. Aku dah percayalah korang ni. Dah 2 bulan kot, takkan beliau tak clear lagi kan. Aku cakap, kau tak percaya kau ikut aku naik sekali. Ikut, 3-3 naik atas. Macam kita orang, entah macam member aku tu pun dia macam okey, kena kacau. Aku pun okey. So kita orang naik atas balik. Naik atas, buka je pintu. Lampu memang tak tutup lah, sebab kita orang selak kad tu memang ada kat situ. Buka je pintu. Aku suruh duty manager tu yang buka pintu. Dia baru buka je pintu, dia tutup balik. Jom kita turun. Sabar. Bila kita turun tu, baru dia cerita, Jo, betul Jo. Jo tu bahasa Sabah, kira macam korang lah. Jo, betul Jo. Aku buka je pintu, aku nampak benda tu Jo depan muka. Aku pun, kau serius lah? Kita orang tak nampak, pasal kita orang kat belakang dia tak nampak pun. Lampu memang tak tutup, buka. Lalas aku cakap dia, aku dah tak boleh tahan. Aku kena balik awal. Tak tahan. Korang nak stay, aku nak balik. Aku pun time tu macam badan aku macam lesu, lemah. Macam tak tahan lah. Aku minta emergency leave lah. Kau buat lah report apa kau nak buat. Aku sakit ke demam ke buat lah. Esoknya memang aku dia dalam perjalanan balik tu ada lagi kejadian yang berlaku. Aku balik time tu pukul 5 pagi sebelum subuh. Time ni memang gila kau. Sebab time tu aku tengah bawa kereta. Aku risau dah badan lesu bawa kereta seorang Kau tahu tak flyover daripada rumah MR tu nak ke rumah aku, kan turun bukit kan. Okay, dekat traffic light turun bukit tu, bukan traffic light yang atas flyover tu, traffic light yang dah masuk kiri, turun bukit kan ada traffic light kan. Belum, sebelum dia lagi. Kan traffic light besar,
Sebelum tu ada macam traffic light kecil yang macam tak hidup tu. Traffic light tu memang macam cakap apa, banyak kes-kes kemalangan kat situ lah. Orang kena langgar dengan bas lah apa, kepala pecah. Aku pun ada time tu. Tak silap aku, kes tu baru 2 minggu kot. Motor tu laju masuk simpang, bas tu baru keluar, pam dia langgar. Bas tu langgar motor, pecah kepala dia. Sebab biasa lah kat kawasan aku memang tak pakai helmet. Memang pecah lah. Aku pun time tu pun nak pergi. Itu 2 minggu lepas. Tapi pada malam tu yang aku cakap aku nak balik tu, aku masuk kiri. Bila aku masuk je simpang kiri tu, kau tahu aku nampak apa? Korang pernah tengok macam cerita Mak Saleh? Dia cerita pasal satu lembaga yang besar gila. Aku nampak lembaga tu memang besar gila. Kaki dia panjang, tinggi. Dia macam zirafah, tapi kepala dia macam beruk. Jangan sebut. Macam gar tu kan. Tapi dia punya tangan dia macam beruk. Tangan dia macam beruk panjang. Dia jalan macam ni. Dia jalan. Memang kepala beruk, tapi tangan macam zirafah, panjang kan. Dia melintas daripada jalan aku, melintas ke seberang. Aku nampak memang time tu, astagfirullahalazim, besar gila. Nampak jelas. Tapi colour hitam lah, dia macam berbulu hitam. Besar gila, aku tak tahu nak cakap besar mana. Besar bangunan ada kot. Besar gila. Sebab dulu kan kawasan tu bukit, hutan kan. Dan tu pukul 5 pagi pula, belum azan subuh ni. Dia melintas macam tu je kat depan aku. Aku buat astagfirullahaladzim, aku tak tahu nak cakap apa lah. Tak tahu nak baca apa-apa. Tapi dia melintas elok lah. Sebab time dia melintas tu, time aku masuk simpang ni, dia dah melintas macam daripada jalan aku nak ke seberang. So bila aku sampai dekat dia dekat seberang ni. Aku tak ada langgar dia ke apa. Tapi memang time tu aku fikir kalau aku accident tadi kan. Bila kita terkejut kan, memang ada terpulas steering lah kadang-kadang. Sebab time tu aku macam lesu kan, so aku tenang balik. So aku pun bila dah sampai rumah, aku terfikir apa benda yang aku nampak tadi lah. Tapi memang besar gila. Besar gila pada aku. Dia melintas, apa, tangan dengan kaki dia panjang gila lah. Panjang gila dia melintas. So sampai rumah, balik, esoknya 3 hari aku demam. MC tu time tu hotel aku tak tahu apa jadi. Aku balik-balik, manager aku tanya apa kisah. Aku pun cerita sikit-sikit, aku tak cerita detail lah. Aku takut nanti dia orang tutup lagi bilik tu lah kisahnya. Time tu hotel nak cek sale lah. So aku cerita situ lah. Lepas tu daripada tu, apa jadi lepas tu aku tak ambil tahu. So tu je lah cerita aku untuk minggu ni. Korang ada cerita lain lagi? Tak ada? Tak ada. Right. Minggu depan lah. So kepada korang yang tengok ni, boleh tunggu minggu depan episod ke-5. Akan ada banyak lagi cerita menarik. Semua kisah benar daripada kita orang. Yang mana yang baru tengok video ni, boleh subscribe, tekan butang loceng, like, komen, share dekat kawan-kawan korang. Support kita orang YouTuber pemula. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak terhingga kat korang. Amin. So boleh like Facebook page kita orang, Nas Grasso Studio. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, masa dan waktu yang sama. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup ada di sebelah bunyi di selubungi misteri.